Semoga kehidupan kita ini mencapai matlamat kita, dapat beri kepuasan pada diri kita. Dan inilah sebenarnya kesempurnaan dalam kehidupan. Tapi para penonton sekalian, kadang-kala kita seronok, kita hidup seronok. Tetapi keseronokan kita ini tidak akan kita nikmati dengan sepenuhnya jika kita ada satu sikap atau sifat dalam diri kita, iaitu apa? Iaitu dendam. Ini dia, ini satu penyakit ni. Lebih teruk daripada barah, lebih teruk daripada apa penyakit yang ada. Dendam. Kerana bila kita sebut dendam tu, dia berada di mana? Di dalam. Di dalam. Dan dendam ini dia bukan sekejap. Dia mengambil masa yang lama. Sepanjang hidup. Seumur hidup. Sampai kalau cerita-cerita dulu cerita zaman filem-filem Melayu dulu, dendam ni menunjukkan sampai beberapa generasi dia masih dendam. Kita tengok filem-filem Melayu inilah dia, saya dendam kenapa? Awak telah bunuh ayah saya 20-30 tahun yang lepas. Sekarang saya nak balas dendam. Nampak tak, kita kata balas dendam. Bila kita dendam tu berada dalam, dan dia makan sikit. Macam penyakit juga lah. Jadi walaupun kita seronok, muka kita manis, kita gembira, tapi kerana ada dendam dalam kita, lepas seronok, benda tu ada lagi dalam. Dia macam apa? Api dalam sekam. Di luar nampak okey, cantik, tapi dalamnya apa? Berapi di dalam. Jadi inilah dendam ni satu, kita kata satu sikap, satu sifat yang amat tak baiklah. Kerana bukan saja dia menikam diri kita, tapi dia boleh menjadikan kita bertindak dalam keadaan yang tidak logik. Menyebabkan pula orang lain pula akan apa? Menderita, sengsara disebab dendaman kita itu. Baik, kenapa kita rasa dendam? Kenapa? Dia kalau rindu dendam lain. Dan dendam ada dua makna orang kata, dendam bagus lah, rindu dendam kan? Bukan. Kita nak tengok yang kedua tu. Kalau rindu dendam bagus lah tu. Dendam ni boleh lebih kepada sesuatu yang bersifat negatif, iaitu rasa ketidakpuasan hati. Tak puas hati. Dendam. Kenapa? Mungkin pertama, mungkin dia rasa dihina. Orang tu rasa hina. Dia dendam lah. Ada orang mengeluarkan cakap dalam mesyuarat ke, di kedai-kedai ke, depan orang ke, dia rasa dendam. Orang yang dendam ni kadang-kadang dia tak bertindak dengan cepat. Dia bertindak lambat, tapi tindak lambat dia tu teruk. Dia tindak cepat tak apa. Dia marah masa itu juga, saya tak nak awak panggil saya begitu. Cukuplah. Tapi kalau dia berdendam dalam hati, dalam jiwa dia, maka mungkin tindakannya lebih teruk lagi. Macam gunung berapi lah kan. Tak ada apa kan. Kita boleh naik atas gunung berapi tu. Kalau dia tak ada apa-apa, gunung misalnya di negara Jepun, gunung Fuji tu kita tengok ada salji di atasnya, rasa seronok nak pergi. Tapi satu ketika dia akan meletup dan keadaannya begitu teruk sekali. Baik. Yang kedua pula, mungkin dia rasa tertekan. Bila rasa hina, dia rasa tertekan. Bila tertekan tu, dia rasa, orang kata kadang geram lah. Dendam ni akan menimbulkan rasa geram. Segeram. Tapi dia tak tindak. Dendam. Kemudian juga rasa ada perasaan marah di dalamnya. Dendam ni menimbulkan kemarahan. Bila kemarahannya telah lebih, maka dia pun mula nak apa? Nak balas dendam. Kan? Nak balas dendam. Baik. Dan satu lagi yang menimbulkan rasa dendam. Kenapa? Kerana dia tidak dapat apa yang dikehendaki. Dia nak tak dapat. Mungkin nak jawatan tak dapat. Mungkin nak tanah tak dapat. Mungkin nak girlfriend dia tak dapat. Ni. Kadang-kadang kita tengok apa berlakunya apa balas dendam. Tiba-tiba mayat ditemui, dibunuh, dibakar. Berbagai-bagai kan? Kita lihat sekarang. Kenapa? Juga kerana apa? Kerana dendam. Tak dapat dia kalau hidup atau mati terus senang. Macam kita dah dengar dalam akhbar dan sebagainya. Ini perasaan dendam yang ada menyebabkan kita bertindak luar daripada kemanusiaan. Mungkin kita boleh bakar orang, kita boleh tembak orang, kita boleh letup orang dan sebagainya. Kenapa? Rasa dendam kita ni menyebabkan apa? Kita bertindak tanpa kita sedari. Ini perasaan dendam kita. Baik. Dan dalam satu ayat ke-178 surah Al-Baqarah,
Allah Ta'ala telah berfirman membawa maksud. Sesudah itu sesiapa yang melampaui batas untuk membalas dendam, maka baginya azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Jadi Allah Ta'ala telah masukkan ayat ni menunjukkan dendam. Sesudah itu siapa yang melampaui batas untuk membalas dendam. Sudah tu sudahlah kita kata. Tak payah dendam lagi, dah perkara yang satu yang berlaku. Apa nak buat lagi kan? Kereta kita dah cala, tersilap tadi, dia pun nak cala lagi kereta kita. Tadi kita terkena sikit, cermin tingkap. Balas dendam, tingkap pun mesti juga. Kita bawa kereta, apa nak buat kan? Berlaku satu kemalangan jalan raya, menyebabkan kemalangan jiwa. Dia pun kata tak apa, kali anak kamu mati, esok anak kamu mesti mati juga. Balas dendam. Nyawa dibayar nyawa. Kadang-kadang kita dengar filem-filem lama, nyawa dibayar nyawa. Jadi dalam keadaan ini Allah Ta'ala tak minta, tak dilarang buat sama sekali. Sesudah itu siapa yang melampaui batas untuk membalas dendam, maka azab seksanya tidak terperi sakitnya. Ini jelas menunjukkan bahawa perbuatan dendam itu dan akhirnya melakukan perbuatan tak baik, suatu yang tidak baik yang dilarang oleh Allah SWT. Ya? Baik, apa dia kesan bila seorang itu kita dendam? Apa kesan dia? Pertama, sudah tentu hilang pertimbangan. Kita tanyalah orang yang melakukan jenayah, orang yang buat satu pembunuh orang dan sebagainya, tanya balik. Ya? Dia akan kata, masa tu saya dalam keadaan yang tak stabil lah. Dalam keadaan yang saya tak ingat apa saya buat. Ya? Saya pegang pisau, saya nampak macam getah je. Mungkin. Ya? Mungkin juga kan. Ya? Artinya dia tak sangka apa yang dia buat. Kerana dendam yang begitu membara, kesannya hilang pertimbangan, hilang sifat-sifat kemanusiaan. Sehingga kan dia dapat membuat perkara-perkara yang di luar daripada sifat sebagai seorang manusia. Apa saja dia buat? Dia boleh potong orang tu sehingga 14, 15, 20. Dia boleh buat apa saja. Dia boleh curi, dia boleh tembak, ya? Dia boleh pegang kepala, potong kepala, ya? Potong jari pada. Ini perbuatan-perbuatan jika berlakunya apa? Disantaunya orang tu pula. Macam-macam dulu kita dengar. Ini akibat apa dendam? Kerana hilang pertimbangan, hilang kemanusiaan, ya. Dan yang kedua pula, kesannya ialah dia tidak mampu berfikir secara logik. Bila hilang pertimbangan tu, masa tu fikirannya berkecamuk. Tak boleh fikir. Aku buat ni, macam mana ni? Kalau kita dalam keadaan yang seimbang, kalau kita dapat berfikir, maka kita akan dapat rasai. Ya? Kita rasa takut. Kita tengok darah pun takut. Ya? Kadang-kadang kita tengok filem-filem yang jenayah. Ya? Kita rasa takut. Ya? Tengok darah sikit mengalir takut. Ini dia boleh buat. Ada yang apa? Berani bunuh anak sendiri. Takut. Kita baca dada akhbar. Kita tengok TV ya. Di cerita-cerita dari apa ni, kisah-kisah jenayah ni lah. Di mahkamah. Dari mahkamah kita dengar kes-kes begitu. Jadi ini menunjukkan bahawa apa? Menunjukkan bahawa seseorang yang buat itu dia tidak berfikir secara logik. Dia tak fikir. Mana kesannya amat buruk. Jadi kalau kita dendam, kesannya buruk. Tinggi mana pun. Pelajaran kita tinggi macam mana pun. Tetapi bila dah kita dendam, kita membara, apa jadi? Kita buat tanpa membuat pertimbangan logik. Dan dengan itu kita mudah membuat laku. Kita mudah melakukan perbuatan-perbuatan yang ganas. Kita tengok seorang perempuan. Takkan seorang perempuan ni sanggup bunuh anak dia. Kan? Jadi ini tidak. Dia tak kira lelaki ke perempuan ke, anak ke, bapa ke, besar, kecil, tak sebagainya. Bila dendam itu datang, dia dapat buat apa sahaja. Jadi cara kita mengatasi, tentulah pertama sekali, kalau kita ada perselisihan faham, bersua muka. Kalau kita tak bersua, lagi dendam ada. Bersua, minta maaf, selesaikan masa itu. Apa masalahnya? Apa yang kita terasa tak puas hati? Apa yang kita nak? Terangkan. Ya, itu yang pertama. Berbincang. Ya, bermesyuarah. Kita bincang. Apa yang kita tak puas hati itu? Berbincang. Karena kita nak habis. Kita nak habis, nak keluarkan. Nak marah-marah depan tu. Panggil orang lain datang sama lah. Kita dua orang sekarang, susah juga kan. Jadi kita mungkin melibatkan orang yang ketiga. Orang ketiga ni pun jaga-jaga sikit. Jangan pula orang ketiga tu tanpa kita tahu, kita bagi perkara lain, dia bagi perkara lain pula. Jadi kita mungkin gunakan orang ketiga untuk mendamaikan, untuk mententeramkan, untuk mempertemukan kita, menjelaskan, dan akhirnya kita minta maaf, akhirnya habis begitu. Tidak ada dendam. Jangan biar benda itu berlarutan. Kita dapat maklumat yang sepenuhnya,
kita dapat maklumat sepenuhnya sebelum kita simpan dalam hati kita dan kita bersabar.